Yang dihormati Tuan Pengurusi, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana Allah beri keizinan bagi kita untuk kita berada pada malam yang ke-16. Dah separuh dah Ramadan kita jalan. Allah masih lagi izinkan kita duduk dalam bulan Ramadan. Allah masih lagi izinkan kita duduk di dalam bumi dia. Allah masih lagi memberi keizinan untuk kita kuat beribadat, untuk kita kuat membaca Quran, untuk kita mengubah diri kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Kata Allah dalam Quran, ayat yang terakhir, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu boleh memperolehi menjadi orang yang bertakwa. Tapi nak jadi orang yang bertakwa, dia tak boleh datang sembahyang, lepas tu balik. Dia mesti ada sesuatu yang kita buat untuk kita improvekan diri kita makin ke hadapan, makin ke hadapan, makin ke hadapan. Saya rasa tuan-tuan sendiri pun rasa macam mana keadaan muda dulu. Keadaan masa muda dulu kita baru kerja, Allah bagi izin kita beli motor, nak pergi kerja. Hujang lagi dia tu tak kahwin, beli motor, pergi kerja. Lepas tu Allah izinkan lagi, Allah upgrade lagi hidup kita, duduk pula rumah sewa. Lagi Allah upgrade lagi hidup kita, kita dapat kahwin. Allah upgrade lagi, kita dah boleh beli rumah. Upgrade lagi, boleh beli kereta dah sekarang. Ya Allah, Allah bagi tinggi lagi, upgrade lagi kehidupan kita. Tapi keadaan kita sekarang beribadat kepada Allah tak ada upgrade langsung. Macam itulah daripada muda kita bawa motor tu sampai dah ada kereta sekarang. Macam tu. Mana perubahan kita? Mana yang Allah bagi kat kita tu kita nak balas? Mungkin dalam bulan Ramadan tahun ini dah kita nak buat satu perubahan, kita baru teringat, kita kata, yalah, Allah dah bagi kita macam-macam dah. Allah bagi macam-macam rahmat, Allah bagi macam-macam nikmat dekat kita, tapi kita masih lagi macam tu saja dari dulu sampai sekarang. Bulan Ramadan ni lah untuk kita apa? Untuk kita mengubah hidup kita menjadi seorang yang lagi beriman kepada Allah, bertambah-tambah beriman. Inilah kita kata tadi, Ramadan ini kita buatkan sebagai madrasah, sebagai sekolah untuk mengubat hati kita, untuk membuat hati kita ni menjadi ingin beribadat, sampailah besok kita keluar daripada bulan Ramadan ni, besok dia rasa lagi nak beribadat. Mungkin hari-hari daripada Ramadan pertama dulu sampai Ramadan ke-16 ni kita tak tinggal langsung Quran. Hari-hari kita baca. Mungkin ada yang tadarus, tak ada. Tapi lepas keluar daripada Ramadan, masuk bulan Syawal je, tadarus sudah tak ada. Benda tu tak diamalkan lagi lah. Dia duduk hanya bulan Ramadan saja. Tapi bulan Ramadan inilah kita nak cuba tukar mindset kita ni supaya kita nak bawa Ramadan sini terus sampai Ramadan tahun akan datang. Sebab kita tak pasti lagi kita boleh jumpa Ramadan akan datang. Boleh jadi Ramadan akan datang kita tak jumpa dah. Sebab itulah Ramadan kali ini kita nak kejar supaya kita boleh buat sesuatu yang kita kata andainya Ramadan ini yang terakhir bagi kita. Andainya Ramadan ini yang terakhir bagi kita, time tu kita nak bertukus lumus mencari pahala ibadat yang berlipat-lipat kali ganda. Tuan-tuan, kalau kita ni dah bagi tahu, ada orang bagi tahu kita ni kita nak meninggal dah. Maknanya kita kata ni kita sakit lah kat hospital. Dia kata masa ni tak lama dah, dalam beberapa hari je lagi nak meninggal gitu. Mungkin ada orang yang macam ni. Orang ni beruntung lah sebab dia tahu dia bila nak meninggal. Tapi bila kita dengar macam tu, tuan-tuan, kita mesti buat sesuatu yang, ya Allah, ni last ni, 2-3 hari lagi nak meninggal. Apa kita akan buat? Takkan kita menangis, dia tak buat apa.
Kan? Tapi mesti ada sesuatu yang kita kata, yalah kita reda dah 2-3 hari ni doktor kata dah tak boleh nak buat apa dah. Time tu kita tengok solat kita macam mana. Ya Allah, betul-betul mantap kita kata. Betul-betul mantap kita kata, betul khusyuk. Ya Allah, kalau boleh panjangkan lagi 4 hari ke 5 hari, 2 hari 3 hari pendek sangat. Didoakan itu, maknanya bersungguh-sungguh dia minta dekat Allah. Sebab dia tahu dah itu terakhir bagi dia. Itu solat terakhir bagi dia. Tapi yang ini Ramadan, kita nak cuba bayangkan, boleh jadi Ramadan inilah Ramadan yang terakhir bagi kita. Belum tentu, siapa yang boleh confirmkan dekat saya yang tahun depan dia akan jumpa balik Ramadan? Tak, saya pun belum confirm. Walaupun muda lagi kan, muda tak semestinya boleh sampai tua. Tua tak semestinya boleh hidup selama-lamanya, pasti mati. Tetapi kita nak cuba buat supaya Ramadan ini Ramadan terakhir, supaya ibadat kita di kali ini betul-betul yang macam kita kata tadi, solat ni solat terakhir. Kita mestilah sungguh-sungguh pohon ampun kepada Allah. Kita mesti bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Kan Nabi kata dalam hadis ketika mana dia naik tangga mimbar, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dia sebut amin, amin, amin. Salah satu yang terakhirnya amin, doa Jibril kepada Nabi. Jibril kata apa? Wahai Rasulullah, malanglah umatmu ni ketika mana dia dapat masuk dalam bulan Ramadan, ketika mana dia dapat jumpa bulan Ramadan, tetapi dia tidak pernah berubah sedikit pun, sehinggalah Ramadan itu hilang kembali dalam hidup. Bayangkan tuan-tuan, daripada sebelum masuk bulan Ramadan dulu, sehinggalah sekarang malam ke-16 ni, tak ada perubahan untuk dia. Semayang pun macam tu je, tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Solat-solat taubat tak buat. Tahajud apatah lagi. Tapi yang ini yang kita nak buat supaya kita tak menjadi umat yang malang. Jibril kata, wahai Rasulullah, umat kamu ni malang ni. Bila kata malang ni tuan-tuan, maknanya bahayalah. Boleh jadi dia tergolong daripada orang-orang yang melakukan maksiat banyak kepada Allah. Tapi kita tak nak jadi umat yang malang itu. Kita kena buat sesuatu perkara yang kita kena ubah sikit. Sebelum kita masuk Ramadan tu mungkin kita tak buat qabliyah ba'diyah. Tetapi masuk bulan Ramadan kita cuba buat qabliyah ba'diyah. Dan ini yang kita kata sebagai madrasah. Keluar Ramadan besok, kita masih lagi maintain qabliyah ba'diyah. Witir contoh dia. Siapa yang di antara dari kalangan kita sekarang yang masih lagi istiqamah buat witir daripada Ramadan tahun lepas sampai kita jumpa balik Ramadan sekarang? Susah tuan-tuan kita nak maintain. Kadang-kadang ada orang kata witir ni bulan Ramadan je Ustaz. Siapa pula kata ni? Bulan Ramadan inilah madrasah. Keluar bulan Ramadan, witir ada lagi. Tarawih dia tak ada. Jangan pula mengada buat tarawih. Bulan Syawal dia panggil buat solat tarawih. Itu salah. Tapi witir masih ada lagi. Sebab tu yang itu kita nak istiqamah supaya kita jumpa balik Ramadan tahun depan masih lagi witir tuan. Paling malas pun buat satu je lah. Aku malas. Kalau tak malas buat 3. Rajin banyak kali. Tapi kita nak buat witir ni sampai kita boleh jumpa Ramadan tahun akan datang. Berubah sedikit duduk dalam bulan Ramadan. Lagi contoh tuan-tuan, kita kata mungkin dulu bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, kita ni selalu semayang betul dah dekat masjid, dekat surau, dekat waktu fardu semua, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tetapi dia ni selalu masbuk. Dia lambat. Imam dah takbir Allahu Akbar, lepas tu dia datang. Dia lambat. Kadang-kadang terlambat 1 rakaat, kadang-kadang terlambat 2 rakaat. Kadang-kadang tahiyat dah imam dia baru sampai, mujur dapat. Tapi bila kita masuk bulan Ramadan ini ni, kita nak upgrade. Macam mana nak upgrade solat supaya masuk bulan Ramadan kali ini kita tukar, biar kita jadi makmum muafiq pula. Imam takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Allah tenang, yang tu tenang. Tak percaya tuan-tuan cuba buat. Bila imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar, tenang. Tak nak kerja apa, kita ikut imam. Tapi cuba kita lambat, lagi depan. Allahu Akbar. Niat masuk ke tidak, tak tahu lah.
Ada ke tidak tamakninah itu tak tahu dah. Sebab apa? Terlalu nak kejarkan imam ni. Sebab tak tenang, nak cepat kan imam bangun kan, tak dapat pula rakaat ni. Dia gitu. Tapi kita sama-sama duduk belakang imam, mesti kita rasa tenang. Allahu Akbar. Ni upgrade tu. Kalau boleh sebelum azan masuk, duduk dulu. Boleh solat sunat. Ni supaya kita rasa tenang nak bangun untuk sembahyang fardu nanti. Tak perlu kejar apa dah. Sebab kita ikut imam kan. Bermakna tak perlu kejar apa-apa dah. Duduk relax saja belakang imam. Imam salam, kita pun salam ambil. Imam doa, kita pun ambil. Senang. Balik, rasa tenang. Itu Imam Al-Ghazali kata macam mana cara nak dapatkan khusyuk dalam solat. Salah satu dia takbir sama dengan imam awal. Maknanya sembahyang waktu ni waktu awal. Azan contoh kita kata Zuhur, kita pun datang sembahyang. Kita sembahyang. Balik keluar tu kita tenang dah, tak perlu nak fikir lagi dah. Aku dah sembahyang Zuhur. Tapi cuba kalau kita kata sembahyang lambat. Azan pukul 1, sembahyang pukul 4. Asar 4.10. Ya. 4 lebih lah, 4.30. Tapi nak dekat-dekat asar tu baru dia nak sembahyang. Dia kata senang, jamak sekali satu duduk je. Malas ni lah. Cuba ambil balik. Buat sesuatu yang baru. Biar kita sembahyang awal. Bila sembahyang awal ni, baru kita dapat kekhusyukan. Salah satu dia. Dia banyak lagi nak dapatkan khusyuk dalam solat ni. Tapi salah satu dia sembahyang waktu awal. Sebab kita tak fikir apa lagi dah. Dah sembahyang awal. Kan? Lepas tu, sebab tu kita kata upgrade dalam bulan Ramadan ni, kita nak upgrade solat kita. Mungkin sebelum ni kita macam tu kita kata tak. Tapi kali ni kita tak nak. Kita nak upgrade supaya kita tak jadi umat yang malang tu. Jibril pula yang doa betul. Jibril doa mesti makbul ni tuan-tuan. Bukan macam kita doa ada yang tak makbul, minta lah macam-macam pun. Ada yang makbul, ada yang tak makbul. Tapi Jibril doa mesti makbul. Nak pula amin dia tu kekasih Allah yang tolong aminkan. Amin. Lagi lah makbul. Upgrade sikit solat kita. Ni bab solat. Kita buat bab solat dulu. Mungkin sebelum ni kita macam tu. Tapi masuk dalam Ramadan, kita nak upgrade solat kita supaya jadi lagi mantap. Sebelum ni mungkin kita tak sembahyang sunat. Qobliyah, ba'diyah, kita tak tahu sembahyang. Tapi masuk dalam Ramadan, kita nak upgrade kita punya solat, kita sembahyang sunat. Jangan tinggal qobliyah, ba'diyah ni kalau boleh jangan tinggal. Sebab apa? Dia menutup kecacatan yang ada dalam solat fardu. Besok ke akhirat, besok Allah tanya, wahai malaikat, macam mana solat hamba ku ini? Dia kata solat hamba mu ini bagus, tak tinggal, tapi dia ada cacat sikit. Maknanya dia ada compang-camping. Kadang-kadang semayang rakaat kedua tu dia fikirlah tadi nak makan apa. Kadang-kadang dia masuk rakaat kedua tu dia fikirlah sekejap lagi nak pergi bazar, beli roti john, banyak anak ramai. Macam-macam fikiran ni. Tu ada orang kata kalau barang hilang semayang 2 rakaat kan. Sebab apa dia semayang tu Allahu Akbar. Tadi masuk letak kunci atas meja. Atas peti ais. Dia boleh ingat tu. Tak sempat habis salam lagi dia dah pergi dah peti ais. Ya Allah. Punyalah tak khusyuk kita kata. Ini yang kita nak buat, qabliyah, ba'diyah, menutup kecacatan yang ada dalam solat fardu. Kita ni mesti ada sesuatu yang tak sempurna. Kita manusia biasa, kita bukan Nabi. Tetapi solat kita ni nak dapatkan macam mana untuk sempurna, buat qabliyah, buat ba'diyah, supaya dia boleh tutup. Itu bila Allah kata macam mana solat hamba-Ku, solat dia ni ada cacat sikit. Okey, sekarang tengok dia ada buat tak solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah? Dia kata ada. Okey, tutup yang kecacatan tadi. Ini gunanya qabliyah, ba'diyah. Jangan tinggal. Kalau boleh kita buat Ramadan tahun ni, teruskan keluar. Syawal pun kita buat, Zulhijjah pun kita buat, Zulkaidah pun kita buat. Masuk Ramadan tahun depan, tak tinggal-tinggal. Kalau boleh jangan tinggal.
Supaya apa? Supaya dia boleh tampung kita punya kesesatan. Ini upgrade solat kita. Kan? Lagi seterusnya, apa yang kita perlu buat untuk kita mengubah sedikit kita punya watak dalam bulan Ramadan? Kita kata tadi dah, baca Al-Quran. Mungkin dalam bulan Ramadan ni ramai baca Quran. Satu hari mungkin satu juzuk. Ni orang yang rajin baca. Dia cuba nak kejar habiskan khatam Ramadan ni. Satu hari satu juzuk. Malam ke-27 banyaknya. Itu pun kita tak nak kerja. Yang seterusnya, apa lagi kita nak upgrade? Upgrade lah akhlak kita pula. Mungkin dulu sebelum kita tak masuk Ramadan dulu, kita ni akhlaknya suka cakap benda-benda yang tak berfaedah. Cerita pasal ni, cerita pasal itu, cerita pasal. Tapi masuk bulan Ramadan ni, berhentilah daripada cerita yang tak berfaedah. Takut nanti sia-sia puasa itu. Cerita pasal orang ni, cerita pasal orang tu tak payahlah. Biarlah orang tu nak buat apa. Tapi yang salah kita tegur lah. Tapi tak payah cerita pasal orang tu. Bila kita cerita pasal orang tu, bila kita kata orang tu buat, betul dia buat, kita dah bawa apa? Cerita pasal orang tu lah, keburukan dia, aib orang tu. Tapi bila kita bawa cerita orang tu tak buat pula, fitnah pula dah. Dua-dua dapat. Yang betul pun dapat, tak betul pun dapat. Baik diam. Tu Nabi kata dalam hadis tu, "May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat ni, falyaqul khairan, dia ni berkata dengan perkara-perkara yang baik saja. Perkara yang buruk-buruk ni dia tak nak lah, sia-sia nanti bercakap. Aw liyasmut, ataupun dia baik diam je. Tak payah cakap, diam. Elok diam. Bulan Ramadan ni kita upgrade akhlak kita supaya kita banyak diam. Tapi janganlah orang bagi kita tu. Ustaz sedia. Orang tu panggil dia buat tak tahu je. Bukan maksud itu. Maksud dia bila kita kata diam ni tak bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah. Orang yang cakap benda yang tak berfaedah ni, dia punya pahala puasa kurang. Pahala puasa dia kurang. Sikit-sikit dia tolak. Lama-lama dah habis esok, tak ada pahala. Itu Nabi kata dalam hadis tu, sesiapa, ada orang yang kadang-kadang puasa dia cuma penat, tahan lapar dan dahaga sahaja. Sembahyang malam, ada orang yang sembahyang malam tetapi dia penat berdiri berkiam sahaja, tapi tak dapat apa. Mungkin sebab ini. Siang pula dia bercakap pula benda-benda yang terbaik. Siang pula, maknanya bukan siang lah, maknanya keluar pada itu tak tutup aurat pula. Ini lagi sia-sia puasa. Aurat jaga. Sebab kita nak mengubah hidup kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Nak ubah benda ni, akhlak kita jaga, percakapan kita jaga. Mungkin dulu kita tak tutup aurat, adalah, tapi kadang-kadang terbuka sikit. Yang ni kita jaga. Kita ni tutup aurat, tapi bila nak cuci kereta kat luar rumah tu, seluar je pakai. Baju dia lupa nak pakai. Bukan lupa lah, panas kan Ustaz. Panas. Pakai seluar pendek lah tu. Ni bahaya ni. Sebab kita semayang, kita kena jaga benda ni. Takut sia-sia semayang kita. Kan? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ni cegah kita daripada buat perkara-perkara mungkar. Tapi bila kita solat, kita masih lagi buat perkara mungkar. Solat kita macam mana tuan-tuan? Kita bukan solat makin dekat dengan Allah, kemungkinan makin lagi jauh dengan Allah. Tu ada orang kata, Ustaz, jadi semayang tapi perangai dia, ya Allah, geram dia. Dia kata gitu. Dia jadi macam solat-solat tapi masih lagi kutuk orang, masih lagi maki hamun orang, masih lagi marah orang semua. Tapi dia solat. Bermakna solat dia ni tak dekat dengan Allah. Sebab dia jauh. Sebab ini ayat Quran. Solat mencegah daripada perkara-perkara yang mungkar. Mana mungkin kita solat tapi kita masih lagi buat perkara yang mungkar, Allah terima. Tapi bila kita nak upgrade solat kita nak upgrade akhlak kita,
Ni, time ni lah kita nak solat kita diterima Allah. Kita nak tengok akhlak kita ni baik, supaya kita sama dengan ayat-ayat Allah. Ni kita nak kena jaga akhlak kita. Akhlak ni penting bagi kita. Sebab dia ada kena-mengena dengan hati. Hati kita ni yang kita kena jaga. Kalau dia rosak, Nabi kata apa? Wa idza salahat jasadu kull. Bila baiklah daging tersebut, bermakna baiklah keseluruhan. Wa idza fasadal jasadu kullu. Bila rosak hati, bila rosak daging ni, maka akan rosak keseluruhan dia. Ala wahiya qalb. Ni dipanggil sebagai hati. Hati ni Nabi kata ni kalau rosak, bermakna rosak semuanya. Ini bukan main-main ni, betul-betul ni. Rosak semuanya hati dia. Sebab tu kita boleh nampak orang tu, oh ni hati dia rosak ni. Dan hati dia rosak bila kita tengok akhlak dia. Tengoklah, selalu maki orang, selalu mengumpat orang, selalu marah orang. Cuba Ramadan ni kita tak payah marah. Tapi kalau tahan marah dia jadi pening sikit kan? Kita cuba tahan marah ni dia jadi pening sikit. Tak apa lah, Ramadan ni je ubah sikit. Boleh jadi lepas keluar tu esok kita okey dah, tak marah-marah sangat. Cuma yang ini kita perlu jaga. Akhlak kita perlu jaga. Macam mana nak tengok hati kita, macam mana nak tengok iman kita ni baik. Nabi kata apa? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu lisanuhu. Macam mana nak tengok iman seseorang ni bagus? Hatta yastaqimu lisanuhu. Ni, tengok pada percakapan dia ni. Kalau percakapan dia buruk, percakapan dia tak elok, bermakna iman dia pun teruk. Bila dia kata benda-benda yang baik, okey, kita tahu dah hati dia ni bagus. Dalam bulan Ramadan ni, akhlak kena jaga, hati kena jaga. Yang seterusnya tuan-tuan, ilmu pun kita kena tahu. Ilmu apa? Ilmu dalam bulan puasa. Ilmu dalam bulan puasa. Kebanyakan orang masuk Ramadan dia tahu puasa je, tapi ilmu tentang puasa ni dia kurang sikit. Masuk bulan Ramadan dia tanya, Ustaz, korek hidung makan tak? Tiap-tiap tahun soalan sama. Penat Ustaz nak jawab. Kan? Tiap-tiap tahun soalan yang sama. Sebab tu kita kata sebelum masuk Ramadan, sepatutnya yang ni kena beritahu sebelum Ramadan, supaya dia study sikit macam mana tentang ilmu puasa. Ilmu puasa ni kita kena tahu, baru kita dapat pahala puasa. Kita puasa sebab apa? Bila kita ada ilmu, baru dicatat sebagai pahala. Setakat puasa ikut orang, dia tak dapat pahala kan? Pasal apa puasa ni? Entah, bapak suruh, itu tak dapat pahala. Puasa sebab kita ada ilmu, bermakna kita dapat pahala. Ilmu tu cari ilmu puasa. Kalau kita korek telinga batal tak? Oh, dia pun belajar study. Oh, gini pun. Ni lagi tuan-tuan, kalau ada biasanya orang akan refer kepada ustaz-ustaz yang lagi tinggi lah. Dia nak refer. Dia kata, Ustaz, saya bulan Ramadan ni, itu ada terajak sikit lah dengan isteri saya. Oh, sudah. Siang tu, bukan malam, siang. Dia tanya, Ustaz, macam mana ni? Apa saya perlu buat? Dia pun tak tahu. Buat dah, tapi tak tahu apa benda nak kena buat. Nak bayar apa, nak bayar. Ustaz tu pun cerita. Dia kata kalau buat bulan puasa masa siang ni, jimat masa siang ni, dia punya denda dia punya kafarah dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ni untuk yang siang lah. Bila kita kata masuk hari yang ke-58 contoh, ni kena berturut-turut 2 bulan. Masuk hari ke-58, 59 tu dia terbatal, tak puasa, maka dia kena ulang semula untuk hari yang pertama. Ulanglah 2 bulan lagi. Oh, ini jangan main-main tuan-tuan, bahaya. Dia buat, ya ke Ustaz? Lamanya.
Sebulan ni pun saya dah tinggal-tinggal dia. Kata buat tu buat apa? Ini kita jaga ni, tahan sikit. Supaya kita boleh tahu benda ni, batas-batas dia. Sebab nak bayar, nak kafarah balik fidyah ni susah. Dia tanya lagi, tak ada ke lain Ustaz nak kafarah ni, nak fidyah ni? Selepas itu kena merdekakan seorang hamba. Sekarang tak ada dah hamba ni. Selain itu kena bagi makan pula, kan? Dia kata yang ni senang Ustaz. Mana boleh, dia kena ikut turutan. Dia bukan bayar kafarah macam kita sumpah. Kafarah sumpah lain, dia boleh pilih. Tapi untuk puasa siang ni dia tak boleh pilih, kena ikut turutan. 2 bulan puasa. Dia kata saya tak larat Ustaz, 2 bulan lama sangat. Bukan kita yang kena tentukan 2 bulan tu kita boleh ke tidak. Kena bawa surat doktor. Doktor kata apa? Doktor kata awak ni kalau puasa 10 hari mati. Okey, cancel dah benda tu. So tutup dah. Mana dia boleh pilih yang untuk makan. Dia kalau tak ada doktor kata boleh ni, dia 3 bulan boleh jalan ni. Lagi pening dia kata. Kena jalan jugalah sebab dia mampu. Kalau doktor kata tak boleh, dia ni sakit, tak boleh puasa lama-lama. Okey, itu baru gugur benda tu. Dia kena pergi benda yang ketiga. Pasal yang kedua tak ada dah. Ini kita kena tahu batas-batas benda ni, kan? Benda ni ilmu. Bila kita ada ilmu, baru Allah catat. Itu pentingnya ilmu, jangan. Kita buat apa pun, kita kena ada ilmu. Kita semayang kat masjid, kenapa? Kena ada ilmu. Kita semayang jemaah, kita baca Quran, kenapa? Kita pakai kopiah, kita pakai jubah. Ni semua ni, pakai rida, kenapa? Ikut orang tengok ustaz tuan pakai lawa, dia pun beli. Itu tak dapat pahala tuan-tuan. Sebab dia tengok ustaz tuan pakai. Tengok handsome ustaz tuan nanti. Dia pakai rida, kalau dia baca hadis dia kata ilmu Nabi pernah pakai gini. Ya, itu boleh dapat pahala. Tapi kalau dia kata dia ikut orang, minta maaf, pahala tak tercatat. Jadi 4 perkara ni perlu kita upgrade. Ada lagi masa 14 hari ni, kan? Selagi mana Allah tak tarik nyawa kita, 14 hari yang hujung ni kita buat sesuatu. Yang pertama tadi kita upgrade solat kita. Yang keduanya kita upgrade kita punya bacaan Quran. Yang ketiganya akhlak kita ubah sikit menjadi yang akhlak yang baik. Yang keempat, ilmu kena cari. Ilmu kena ada. Barulah dikira sebagai perubahan untuk menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Sebab tu kita kata mudah-mudahan boleh menjadi orang yang bertakwa. Lepas daripada keluar Ramadan besok, kita kekalkan juga benda ini supaya kita jumpa Ramadan akan datang, kita boleh lagi istiqamah dengan apa yang kita buat 4 perkara tadi. Saya rasa cukup sekadar itu perkongsian saya. 4 perkara yang perlu kita amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.